Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, perkongsian kita kali ini daripada buku intisari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kaifiat berniat di dalam salat. Dalam buku kita ini dinyatakan ibadat tidak diterima Allah tanpa niat, termasuklah salat. Kerana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyati, sesungguhnya segala amalan kamu bergantung kepada niat. Innamal a'malu bin niyati, sesungguhnya segala amalan bergantung kepada niatnya. Hadis sebagaimana direkodkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim dari sahabat yang terkenal, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tempat niat ialah di dalam hati. Tempat niat adalah dalam hati. Jadi sebab itu yang perlu kita fokuskan ketika kita melakukan ibadah semasa kita nak berniat, iaitu kita menghadirkan ibadah yang ingin kita lakukan dalam hati kita. Adapun lafaz itu hanyalah sunat saja menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika hendak mengerjakan salat, hadirkan ke dalam hati salat yang hendak dilakukan dan qasadkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahagikan kandungan niat itu kepada dua. Yang pertama, niatul amal, yang kita menghadirkan, mengqasadkan amalan yang kita nak lakukan itu. Yang merangkumi, kalau salat mesti hadirkan tiga perkara dalam hati kita. Yang pertama, keinginan untuk melakukan apa yang dinamakan sebagai salat itu sendiri, satu ibadat yang dinamakan salat. Yang kedua, hendaklah kita menghadirkan dalam hati kita apakah salat yang nak kita lakukan itu salat fardu ataupun salat sunat. Yang ketiganya, hendaklah kita menentukan kalau salat fardu yang mana satu. Kan di sana ada lima salat yang difardukan ke atas kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi hendaklah hadir dalam hati kita salah satu daripada lima salat ini yang mana satu yang kita ingin kita lakukan. Kalau salat sunat pula perlu hadir dalam hati kita. Apakah kita ingin melakukan salat duha ataupun salat qabliyah ataupun salat ba'diyah bagi rawatib, salat tarawih dan sebagainya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu hadir dalam hati kita al-ma'mul lahu. Untuk siapa kita melakukan ibadah itu, untuk siapa kita melakukan salat itu. Jadi sudah tentu lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, niat hendaklah dihadirkan ketika berdiri dan beserta ucapan takbir. Jadi ada 3 rukun dalam salat ini yang perlu kita lakukan bersekali, iaitu berdiri betul. Yang keduanya takbiratul ihram, iaitu ucapan Allahu Akbar, dan beserta dengan niat. Ini 3 rukun yang mesti kita lakukan bersekali, iaitu berdiri, yang keduanya menghadirkan niat, dan juga melafazkan takbiratul ihram. Tidak sah niat sebelumnya dan juga tidak sah juga selepasnya. Jadi tidak sah niat mengikut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah kalau kita hadirkan sebelum kita melafazkan takbir, dan juga tidak sah niat kalau kita hadirkan selepas bertakbir. Namun menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad, harus dibolehkan untuk kita berniat dahulu daripada takbir, asalkan jarak masa antara niat dan takbir itu tidak lama. Iaitu sebaik saja berniat
hendaklah terus melafazkan takbir tanpa menunggu lagi. Ya. Jadi kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dibolehkan untuk kita berniat terlebih dahulu, tapi hendaklah sebaik saja kita menghadirkan niat dalam hati, terus kita melafazkan Allahu Akbar. Jadi demikianlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, perkongsian kita bagi siri yang ketiga melalui pembacaan buku Intisari Sifat Salat Nabi SAW. Dan kesimpulannya, dalam kita melakukan salat, niat merupakan salah satu daripada rukun salat. Ketika kita berniat, hendaklah kita menghadirkan solat apa yang hendak kita lakukan, dan yang keduanya hendaklah kita mengqasadkan solat kita itu semata-mata lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.